Selamat sejahtera semua. Cikgu harap kamu telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR Pendidikan Moral pada hari ini. Baiklah, kita masih lagi dalam tema yang sama iaitu unit 9 tentang keberanian. Tajuk kita pada hari ini ialah Anugerah Wira Kanak-Kanak. Kamu boleh buka buku teks Pendidikan Moral muka surat 42. Baiklah. Standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ialah 9.3, menilai kesan apabila bertindak berani secara melulu tanpa berfikir, dan 9.4, mengekspresikan perasaan apabila dapat mempertahankan maruah diri. Baiklah, kita lihat bahan yang terdapat dalam buku teks muka surat 42. Baiklah, di sini menunjukkan satu situasi di mana seorang murid lelaki yang bernama Luta, yang telah menerima anugerah Wira Kanak-Kanak. Kita lihat ini merupakan murid lelaki yang bernama Luta yang telah mendapat piala dan juga sijil. Kerana mendapat anugerah Wira Kanak-Kanak. Baiklah. Di sini Luta ada memperkenalkan dirinya. Baiklah, cikgu nak kamu baca bersama-sama dengan cikgu. Nama saya Luta. Saya berasa gembira kerana dianugerahi Wira Kanak-Kanak. Jadi dia memperkenalkan namanya ialah Luta dan dia berasa gembira kerana telah dianugerahi Wira Kanak-Kanak. Jadi kita nak lihat agaknya kenapa Luta ni dianugerahi Wira Kanak-Kanak. Sebelum tu kita tengok Wira. Apa maksud Wira? Wira ni biasanya orang yang hebat, orang yang suka membantu orang lain, orang yang berani. Itu kita layak panggil dia sebagai Wira. Jadi Luta ni antara yang dilakukan ialah kita tengok di sini. Pertama sekali dia menyertai pertandingan bercerita. Kemudian dia membantu rakan. Dan yang ketiga, dia melaporkan kepada guru ketika rakannya bergaduh. Ketiga-tiga ini membuatkan Luta telah dianugerahi anugerah Wira Kanak-Kanak. Jadi kita tengok seterusnya ni. Ini menunjukkan perlakuan berani yang ada pada Luta. Jadi Luta ni merupakan seorang yang berani. Pertama sekali dia berani menyertai pertandingan bercerita. Menyertai pertandingan bercerita. Kenapa kita katakan menyertai pertandingan bercerita tu orang yang berani? Kerana bila kita menyertai pertandingan bercerita, kita akan berdiri di hadapan orang ramai untuk mempersembahkan cerita. Kalau kita takut, kita tak boleh mempersembahkan cerita di hadapan orang ramai. Jadi kita perlu jadi seorang yang berani. Kemudian yang kedua, membantu rakan membetulkan basikal. Luta ini juga merupakan seorang yang berani untuk membantu rakan yang dalam kesusahan. Sebagai contohnya rakan Luta basikalnya rosak. Jadi Luta membantu rakannya. Kemudian yang ketiga, memberitahu cikgu tentang rakan yang bergaduh. Memberitahu cikgu tentang rakan yang bergaduh. Jadi Luta ni satu lagi sifat berani yang ada pada dia ialah dia melaporkan kepada cikgu ada rakan yang bergaduh. Jadi dia tak takut untuk melaporkan kepada cikgu tentang kesalahan yang dilakukan oleh rakan. Itu menunjukkan perlakuan berani yang baik yang perlu kita contohi daripada Luta. Jadi Luta ni dia dapat anugerah Wira Kanak-Kanak kerana dia mempunyai sifat berani. Jadi sekarang kita lihat apakah kepentingan bersikap berani. Jadi dia tanya kepada kita kepentingan. Kenapa kita perlu menjadi seorang murid yang berani? Kerana pertama sekali apabila kita menjadi seorang murid yang berani, kita akan disukai oleh guru dan rakan. Dan yang kedua, kita akan disegani ramai. Yang ketiga, kita akan dihormati oleh rakan. Rakan akan hormat pada kita bila kita bersikap berani. Dan yang terakhir, mengelakkan berlakunya kejadian yang buruk. Ini contohnya tadi. Kalau kita lihat ada kawan kita yang bergaduh,
tapi kita tak laporkan kepada cikgu. Jadi kalau kita tak laporkan pada cikgu, mungkin kawan kita tu dia akan bertumbuk sehinggalah salah seorang daripadanya mungkin akan luka ataupun cedera. Okey. Tapi bila kita dah melaporkan kepada guru, jadi mungkin guru akan meleraikan pergaduhan tersebut dan tidaklah berlaku kejadian yang lebih buruk. Okey, itu kepentingan kita bersikap berani. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Sekiranya kamu luta, apakah perasaan kamu apabila bersikap berani? Dia tanya pada kamu, jika kamu jadi luta, apakah perasaan kamu? Okey, bila bersikap berani. Okey, pertama sekali kamu perlulah rasa gembira kerana mempunyai sifat berani, dan yang kedua kamu berasa bangga kerana mempunyai sifat berani. Okey, kita lihat seterusnya. Apakah kesan jika kamu melakukan tindakan melulu tanpa berfikir? Kalau tadi cikgu cerita tentang berani. Okey, berani yang positif, berani yang baik, berani untuk melakukan perkara yang baik, berani untuk membantu rakan, berani untuk melaporkan kesalahan rakan. Okey, tetapi ada juga antara orang yang dia berani lakukan sesuatu perkara, tapi perkara yang tidak baik. Dia tidak berfikir panjang. Itu dimaksudkan di sini tindakan melulu. Dia tidak berfikir, dia terus saja lakukan. Okey, jadi kemungkinan akan membahayakan diri kita sendiri. Okey, contohnya, contohnya kalau tadi kita tengok situasi tadi, rakan duta bergaduh. Bila kita bergaduh, itu pun salah satu contoh sifat berani. Tetapi itu merupakan sifat berani yang tidak baik, yang tidak boleh kita contohi. Itu sifat berani bergaduh, berani memukul orang lain. Itu tidak bagus. Jadi kita perlu fikirkan dahulu. Kalau kita nak bergaduh dengan rakan, kita fikir. Kalau bergaduh akan jadi apa? Mungkin rakan akan tumbuk kita, kita akan berdarah atau kita akan lebam. Jadi kita kena berfikir. Kalau kita tak fikir, tu yang menyebabkan berlakunya kecederaan atau membahayakan diri kita. Okey. Kemudian yang kedua, tidak disukai oleh guru dan rakan. Bila kita suka buat satu perkara yang berani, tetapi berani yang tidak berfikir terlebih dahulu, tindakan melulu tanpa berfikir, rakan-rakan dan guru tidak akan suka pada kita. Okey. Jadi bila kita nak lakukan sesuatu, kita kena fikir dahulu. Adakah tindakan kita ni merupakan satu tindakan yang baik, tindakan berani yang baik, ataupun satu tindakan berani yang tidak baik, yang tak boleh dicontohi. Okey, itu yang perlu kamu lakukan. Baiklah, untuk aktiviti pada hari ini, kamu perlu buat latihan dalam buku aktiviti pendidikan moral. Okey, muka surat 60 dan 61. Okey, seperti biasa, hantar hasil tugasan selepas kamu siap tugasan tersebut. Okey, kita tengok tindakan berani ataupun tidak berani. Okey, ni muka surat 60. Kamu perlu tuliskan sama ada berani ataupun tidak berani. Kamu tengok situasi, tengok gambar, baca keterangan yang ada. Jadi kamu fikirkan dan tulis jawapan. Sama ada situasi ini berani ataupun tidak berani. Okey, sama juga dengan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Kita tengok nombor 1. Laili ternampak rakannya meniru. Laili tidak melaporkan hal itu kepada gurunya. Maksudnya Laili ni dia berani ke? Dia tidak berani. Kamu tulis jawapan. Okey, sampailah nombor 4. Kemudian yang terakhir, muka surat 61. Yang ini kamu perlu lukis. Okey, lukis gambar senyum atau lukis gambar sedih ataupun masam. Okey, pada senyum pada tindakan yang berani, okey, dan gambar masam ataupun sedih bagi tindakan yang tidak berani. Okey, lukiskan dekat bahagian ni. Okey, lukis sama ada senyum ataupun sedih. Okey, kita tengok nombor 1. Saya melaporkan kepada guru apabila ternampak rakan mencuri dompet pelajar lain. Jadi ni tindakan yang berani ataupun tidak. Kalau berani, kamu buat gambar senyum. Okey,
sehinggalah soalan yang ke. Baiklah, bila kamu dah siap sampai nombor 8, okey, kamu ambil gambar dan hantar tugasan ini kepada cikgu supaya cikgu boleh semak tugasan kamu. Okey, kemudian itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Bye.